الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini julung kalinya hamba sampai ke rumah Allah ini bagi bertujuan untuk bersama dengan tuan-tuan bagi menelusuri bagaimana malam yang dikatakan malam ini adalah malam bertukarnya bulan Islam, bulan Hijrah. Jadi hamba pun ambil keputusan untuk memberikan beberapa indikator ataupun bagaimana Rasulullah SAW menghadapi situasi yang sangat getir untuk melalui perjuangan baginda, iaitu mendakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah, kepada Tuan Imam yang bertugas tadi, serta hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk pada malam ni kita tak boleh nak bagi tajuk lah, tapi tajuk dia berkaitan tentang hijratul Rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah yang sangat kita tahu bahawa surah ini adalah surah yang Allah Ta'ala bersumpah berkaitan dengan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan surah ini adalah menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada umat Nabi Muhammad betapa besarnya perjuangan Nabi Muhammad sehingga kita ditaklifkan. Apa maksud taklif? Kita diberi suatu ruang yang tidak didapati oleh umat-umat yang terdahulu, iaitulah salah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suratul Kautsar ini, muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun sentence dia, perkataan dia pendek, ayat yang ke-108, dan surah ini juga diturunkan di Makkiyah, atau surah ini diturunkan di Makkah. Bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada di kemuncak, dan bila Rasulullah SAW bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah silapku? Apakah yang tidak kena dengan perjuanganku mengajak manusia supaya beriman kepadamu, wahai Allah? Maka Allah mentarbiah Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Muhammad, tugasmu ialah mengajak manusia sedaya mungkin upaya kamu untuk kepada beriman kepadaku. Akan tetapi hidayah di tanganku. Maka dalam beberapa peringkat hijratun Nabi, peringkat yang pertama ambil daripada kitab Sirah An-Nabawi, iaitu kitab Rakhiqum Mahtum. Kitab ini biasanya mengajar di Masjid Langgar 2 minggu sekali. Kitab Rakhiqum Mahtum. Jadi Jumaat minggu depan ni, Jumaat ke berapa ni? Panggil Jumaat minggu depan ni. Minggu ke berapa? Jumaat minggu depan ni. Jadi hamba 2 minggu sekali lah. Jumaat depan ni, Jumaat tu tak lagi, Jumaat jadi Masjid Langgar. Dan kitab ni juga hamba mengajar di dululah sebelum sibuk ni, hamba mengajar di Masjid Alupasir, Masjid Mufti Besar. Jadi Masjid Alupasir ni memang tak boleh tinggal lah, pasal
Siti Besar pun kata pengajar sinilah kapten, gitu. Jadi tapi bila berlaku PKP tu, maka senyap, kita pun senyap jugalah. Jadi ambil tengah dah cerita ni. Tapi kalau di masjid Masjid Langgar ni baru peringkaan mula. Jadi sini ni muka tak biasa siapa lagi kan. Ambo tengok Uwais tadi. Ni nak ceritalah bagaimana tengok Uwais ni. Pada mudah yang sebenarnya kalau ikut masjid ke apa dia panggil tu, Balasah Hijau tu. Ikut situ mutar itik siapa dah. Ni mutar dia bagi ikut jalan kapur naik kau tu kau jadi jauh. Tak apalah pada muka demo lah. Jadi peringkat pertama, jihad dakwah Nabi itu selama 13 tahun secara rahsia. Kita nak menceritakan bagaimana Nabi Muhammad melalui saat getir untuk dapat momen ni, mana saat-saat kebebasan untuk berdakwah. Macam kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan tidak pernah melalui situasi untuk bersolat, cuma hari itu kita diberi suatu ujian yang mana COVID-19. Maka bagaimana perasaan tuan-tuan orang yang beribadah di masjid ini? Dia rasa tak senang. Pasal hidup dia berjemaah, tiba-tiba tak boleh jemaah, semaya pula jarak. Bukan setakat kita Malaysia, satu dunia. Sehingga kan tahun ini haji pun wujud ada haji. Maka hanya 1,000 orang sahaja yang terpilih untuk melaksanakan haji. Tawaf pun ada jarak. Dia panggil jarak apa dia panggil? Dia panggil distance jarak, ada jarak untuk 1,000 orang yang terpilih. Jadi kita ambil peringkat yang pertama, bagaimana 3 tahun Nabi dakwah secara rahsia itu. Bagaimana orang Arab ni dia pecah pada 3 kabilah lah. Dia Arab ni ada Arab Aridah, Arab Aribah dan Arab dia panggil zaman kuno tu. Jadi setelah itu sampai ke zaman Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bermusafir sampailah ke Mesir. Nabi Ibrahim ni bersama dengan isteri yang pertama dia nama apa? Siti tukar dah. Siti apa? Bunyi kahwin dua, tukar dah. Siti apa? Siti Sarah. Dia berhijrah tu, perjalanan dia tu sampai ke Mesir. Dalam kitab ni ada cerita lah. Jadi bila sampai di Mesir, Fir'aun ini terkasima ni, ta'ajjab Fir'aun ni kepada Siti Sarah. Lalu menawarkan dirinya supaya menjadi isterinya. Dan Nabi Ibrahim ni tua, lepas tu tak ada anak. Jadi berbandingkan dengan Fir'aun. Apa maksud Fir'aun? Iaitu satu gelaran bagi raja pada ketika itu. Nama dia Ramses II. Dia ada Ramses I, Ramses II, Cleopatra, Takatamun. Dia ada nama lah. Tapi Fir'aun ni satu gelaran bagi raja. Sampai di satu tahap, bila mereka sudah sampai di kemuncak itu, maka Fir'aun cuba mendakwa, mengajak, menggoda kepada Siti Sarah supaya menerima pinangannya. Maka Siti Sarah menolak dengan alasan yang begitu kukuh. Aku setia pada suami aku. Akibat daripada kesetiaan Siti Sarah itu kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, lalu diberikan Siti Hajar. Diberikan Siti Hajar supaya menteladani sifat Siti Sarah itu, kerana mai gunung, mai gapo sekalipun dia tak tolak. Gitu. Dan akhirnya bila sudah berlakunya bukan mahram bersama dalam keluarga itu, Ibrahim kata tak boleh begini. Maka Siti Sarah membenarkan Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Takdir Allah pula supaya berlakunya sinopsis cerita ini, dan akhirnya Siti Hajar mengandung. Maka Siti Sarah cemburu. Siti Sarah kata tak boleh kita bui dia nikah, dia mengandung, dengan kita tak mengandung. Ini sifat cemburu ni ada semua. Maka disarankan, diminta supaya berjauhan. Lalu ditinggalkan Siti Hajar itu di mana? Di Baqarah, iaitulah Makkatul Mukarramah. Sedangkan Siti Sarah berada di Palestin. Ada yang mengatakan di Iraq, ada yang mengatakan di Palestin.
Kenapa perkara ini terjadi? Rupanya nak jadi dua, percatuman antara satu benih menjadi kepada dua. Pendek ceritanya, maka keluarlah bila mengandungnya Siti Hajar, Allah Ta'ala beri pula Siti Sarah mengandung. Jadi Nabi Ibrahim boleh dua putera. Maka keluar daripada Siti Sarah iaitu Yaqub, dan keluar daripada Siti Hajar iaitu Ismail. Kenapa hari ini Bani Israel atau Bani Israel tidak menerima Muhammad? Kerana Muhammad tidak didatangkan daripada Bani Israel. Itu saja punca dia. Sedangkan Nabi-Nabi lain datang daripada Bani Israel, dan mereka mendakwa bahawanya Bani Israel ini adalah bangsa yang paling cerdik di dalam dunia ini. Jelas terbukti. Banyak kita lihat. Contohnya, Bani Israel tak makan lembu. Israel tak makan lembu, makan kambing. Kita makan lembu. Israel minum susu kambing, kita minum susu lembu. Banyak. Maksudnya eksploitasi yang dibuat oleh Israel sehingga hari ini kita percaya. Dan dalam beberapa kajian, Bani Israel ini lebih kuat tahyulnya daripada bangsa Melayu. Buktinya apabila mereka mendengar tentang akan berlakunya besok kekuatan orang Islam memerangi Bani Israel dan kelebihan pokok korkot, maka ditanamnya pokok korkot ni begitu banyak. Walhal nanti pokok korkot tu akan beritahu ni ada Bani Israel, maka kita akan bunuh. Dan berlaku juga apabila sungai Furat itu berlakunya kekeringan, akan keluarnya begitulah Dajjal dan seumpamanya. Mereka sangat percaya tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi, inna a'tainakal kautsar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat. Allah Taala nak ajar Nabi Muhammad ni banyak nikmat. Maknanya nikmat itu, walaupun Nabi Muhammad itu tidak melihat ayahnya tetapi berkesempatan melihat ibu. Di samping itu pula ada ibu susuan. Di samping itu pula dibela oleh pak saudaranya, dan dilahirkan di kalangan bangsa Quraisy, bangsa yang sangat mulia. Jadi untuk memujuk hati Nabi, untuk memberikan, walaupun mu tak ada gani, mu ada banyak lagi nikmat. Apa yang kita ingin kaitkan dalam kehidupan kita? Ya, inilah surah yang Allah Ta'ala bagi tahu. Inna a'tainakal kautsar. Jadi tuan-tuan, saya, muslimin, juga muslimat yang ada, bila kita melihat satu perkara yang ada pada kita itu sebagai ibtila ataupun sebagai bala, maka kita melihatlah betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi kita berbanding dengan ibtila yang kita terima. Contoh, kita tak say berlakunya COVID-19 kerana orang yang terlibat dengan bisnes, terutama umrah haji, habis tak boleh buat. Jadi adakah itu menyebabkan satu ibtilak yang akan berterusan? Tak. Ada sebab Allah Ta'ala bagi tu. Kalau kita memandang inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya telah kami memberi kepadamu ya Muhammad begitu banyak nikmat. Jadi apakah kesinambungan COVID-19 baru ni? Supaya kita berpada-pada, mana hidup ini ada permulaan, akan ada akhir. Jadi orang bisnes ni dia terlampau tamak kan? Dia catat tu, catat hotel, catat computer bank, catat berlakulah COVID-19. Dah tak boleh pedah dah, di maaf tak lagi dah. Apa sebenarnya pengajaran yang Allah Ta'ala ingin beritahu? Maknanya mu walaupun setara mana hebat, kaya kau, besar mana pun, kiralah daripada aku bagi mu pinjam jadi raja kau, sampai kamu jadi rakyat jelata kau, bila aku mari atas butir aku main ni, maka tak ada manusia boleh halang. Itu belum diceritakan Dukhan lagi. Inna anzalnahu, kita tak cerita lagi Dukhan, yang mana akan datang satu ketika bila yang dikhabarkan kemungkinan ketika itu iman yang ada sebesar zarah dalam diri manusia pun dah tak ada. Harap-harap kita tak ada lah ketika tu. Kita tidak mampu. COVID-19 ni pun kita tak mampu hadapi dah. Ambo ada 3 orang, pak saudara. Ambo pernah berkhidmat dengan dia, Tuan Haji Hamdan, bekas pengarah tabung haji Kelantan ni. Lepas tu sahabat ambo ngaji pondok sekali, Haji Husin.
Tiga-tiga ni disenaraikan meninggal dalam COVID-19. Jadi mana kita tahu dalam keadaan itu yang pengarah ni kebetulan dapat saja PKPP, dia pergi balik kampung ziarah, sambil tu singgah sebentar untuk ngurut. Orang yang ngurut tu tak kena, dia pula kena. Isteri pun kena, bawa cucu seorang. Tapi alhamdulillah cucu dengan isteri sihat, dia pula meninggal. Termasuklah dalam nombor berapa tu. Jadi nak cerita tuan-tuan, bila Allah Ta'ala datang sesuatu perkara yang Allah Ta'ala beri itu, adakah Allah Ta'ala bagi benda tu sia-sia? Contoh, hamba nak kata paling mudah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ni digoncangkan oleh Allah Ta'ala, maka keluarlah isi-isi bumi ni bertanya, apa dia ni? Kiamat kau? Kalau kita lah sebagai manusia, kita buat rumah kita comel-comel, kita nak pelacur ke rumah kita? Tak. Tapi macam kita beli kereta, kita nak pelanggar ke kereta kita bagi crash? Tak. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah binasakan bumi ini? Kerana Allah ingin menuntut keadilan. Ketika itulah orang buat khianat. Hamba yang peliknya, dekat dengan rumah hamba ni, dia pergi haji, sembahyang tak tinggal ke apa, tapi bela pelesik. Hamba fikir di Kelantan ni patut tak ada lah. Bayarkanlah, kalau lah dia bela pelesik, umur dah 70 lebih, sembahyang tak tinggal tuan-tuan, haji pergi dah, kalau pakai jubah dengan serban macam ustaz dah, tapi bela pelesik. Bila syirik Allah Ta'ala, la tusyriku billah, tak ada. Kalau kaedahnya tak ada lah. Bukan kata cium bau syurga, tak ada lah menggunakan syurga. Hamba peliknya di Kelantan patutnya tak berlaku. Sekarang akhir zaman ni tak puas hati santau, tak puas hati hantar 77, tak puas hati hantar minyak mati bunuh. Kalau lah orang tu tak ada hidayah semayang, tak pasal apa benda tu ada. Sebab dia semayang tapi hati dia tak bersih. Hati dia tak rawat, menyebabkan dia kena ain. Dia tengok orang dia deki. Contohlah kita bersama-sama ni, tak ada Allah Ta'ala, anak kita berjaya, kita sama-sama susah. Padahal kesusahan dia kita tak tahu. Mungkin malam dia bangun tahajud ke, dia duha tak rajin tinggal ke, surat-surat nafil tak tinggal. Kita tengok macam dia duduk kedai kopi, kita duduk kedai kopi. Padahal dia punya masyaqqah untuk membesarkan anak, kita tak tahu. Tapi dengan dia ta'aluk kepada Tuhan tu melebihi daripada ta'aluk kepada manusia, akhirnya Allah Ta'ala bagi anak dia berjaya. Maka anak dia belikan dia kereta. Kereta pun kereta second hand ya. Kawan ni duk main motor baik. Tengok pun lain dah. Sakit hati dia tengok. Dan akhirnya nak buat depan tak boleh, maka guna 77. Hamba hak ni memang tak boleh terima lah. Tapi hamba nak cerita, hamba kena benda tu. Mungkin kena. Dan kalau kena tu bukan kaum kerabat tak apa, ni bolehlah pak saudara sabit pun, tapi pelik. Saya hamba pun terlibat dengan ni, pak dara bomo sendiri kan anak dara, tak masuk akal. Tapi dunia akhir zaman ini begini. Kenapa perkara itu berlaku tuan-tuan? Persoalannya kenapa? Banyakkan nikmat Allah Ta'ala bagi. Kalau contohnya kita ni jalan duit, rumah kita duit lain, kereta pun sejak daripada hamba tu Imam Masjid Negara, masuk kau agama ke tentera, masuk pula jadi cikgu mata, jadi pensyarah pun kereta tu ya bakal tak tukar pun. Tapi boleh tengok kita tu rasa sakit hati dia. Sebelah rumah kita tu bukan setakat kereta, renovate rumah, tapi nak ceritanya tuan-tuan, bapa Ta'ala hantar ujian ni. Satu, Allah Ta'ala hantar ujian pada dia supaya melihat dengan mata sakit hati. Sedangkan ada amalan banyak, habis tuan-tuan, kosong. Kalau kita syirik pada Allah Ta'ala, kosong, habis tuan-tuan. Umur 70 dah, hamba 40 lebih. Nak kumpul balik daripada umur kita 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, panjang waktu tu, akhirnya dia sia-siakan dengan sakit hati. Mana mari ni? Ni kita mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Panjang lagi ayat ni. Bila Allah Ta'ala nak mencerita tok kita, apa tok kita? Jangan takut, dia tidak kena pancung pun. Siapa tok kita? Tok kita, tok Adam AS. Apa tak bunyi yang berbalik Adam ni tok kita ni. Tok kita ni nama Adam AS. Bila Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat dengan Azazil, aku nak cipta satu makhluk, bukan bangsamu dan bukan bangsamu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Iblis tak boleh terima. Lepas tu malaikat cakapnya apa tak? Dia kata, tidakkah ada cukupnya aku berada di Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bersujud kepadamu, bertasbih padamu. Maka Allah Ta'ala jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya kamu malaikat tak tahu apa dia yang aku tahu. Maka begitulah. Dan akhirnya membuktikan bagaimana kehebatan Adam AS. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam pula diajar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman, ajar kepada malaikat ni, ni nama dia gani, ni nama dia gani, ni nama dia gani. Dan salah satu pembelajaran, kita panggil PDP kalau ada cikgu sini, pembelajaran dan pengajaran, PDPC. Maka apa yang belajar? Masuk saja roh tu bercantum, akhirnya keluar bersin, cium. Maka Allah Ta'ala ajar pada Adam, kul alhamdulillah. Lepas tu hak malaikat dengar ni nak jawab apa? Allah Ta'ala ajar pada Adam, yahdina wa yahdikumullah. Semoga kul alhamdulillah. Lepas tu dia sebut apa? Yarhamkallah. Adam ajar pula mujawab ni, yarhamkallah. Lepas tu dah malaikat jawab yarhamkallah, nak jawab apa pula? Maka Allah ajar balik pada Adam, yahdina wa yahdikumullah. Semoga kamu dengan aku mendapatkan rahmat Allah. Pembelajaran yang berlaku sangat pantas dan menyebabkan lagi bengkak. Siapa bengkak ni? Sakit hatinya Azazil ni. Adakah Azazil ni tak tahu? Ini yang kita berlaku ni. Tuan-tuan semaya di masjid ni, tuan-tuan semaya di masjid mana, kuliah di situ, pergi haji, pergi umrah. Mari Allah Ta'ala hantar ujian, tengok sayang kita pakai motor baru ya, kita bawa kita sakit hati, pandang dengan mata jahat, habis kita tuan-tuan. Ini yang berlaku sekarang di akhir zaman. Tak puas hati, cari pula tok mama, bagi pula. Kalau bagi racun sebenarnya mati terus. Ni tak, saya nak kalau boleh dia ni sakit dulu, pas sakit dia gila sikit, lepas tu baru dia mati. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tuan-tuan type saja Ujang Bastomi. Tuan-tuan type saja Ujang Bastomi. Ujang Bastomi. Biarlah dia guna apa pun, dia bertemu dengan banyak dukun-dukun santet ni. Dia seorang pesantren daripada Cirebon. Dia berjumpa, dia tanya apakah, tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan type Ujang Bastomi. Bagaimana dia berlawan dengan dukun-dukun yang sampai dia sendiri kena, kalau tuan boleh tengok macam mana paku keluar daripada perut dia, kaca. Lepas tu dia hanya menggunakan selawat saja sambil dia yakin dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ambo nak ceritanya akhir zaman ni, abad ke-21 ni, Allah Ta'ala bui benda ni. Ni tak mari Dajjal lagi. Tak mari Dajjal lagi tuan-tuan. Mari Dajjal besok, Dajjal kata, mu percaya tak aku Tuhan? Kalau aku bagi hidup toknya mu dulu, aku bagi hidup ayahmu. No tak? Dia bagi hidup. Situ tu kata kita dah tuan-tuan.
Itu tak mari Dajjal yang sebenar. Ini baru keda-keda Dajjal ya. Jadi nak tuan-tuan nak ceritanya, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan perkara ini, kenapa Allah Ta'ala dah cipta, tiba-tiba Allah Ta'ala gugurkan Adam AS bersama kita punya nenda Hawa Siti Hawa ke bumi. Apa tak duduk di syurga? Dan kenapa pula Adam dia pergi makan pula buah khuldi? Sepatutnya tak payah makan lah. Bagaimana ketika Azazil sudah keluar? Sebab dia apa jawab gini? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia tahu yang ini adalah perintah Allah Ta'ala. Kalau dia sujud, tak ada cerita syurga neraka ni. Habis duduk syurga kita. Tapi apa dia buat benda ni? Lepas tu dia kita keluar dah daripada syurga. Nah ni, dia terkeluar daripada syurga. Lepas tu dia boleh bisik pula pada Adam. Mu nak duduk lama tak syurga? Bukan gitulah, tapi lebih kurang dakwah gitulah. Mu nak duduk lama tak syurga? Kalau mu duduk lama, aku mau fikir, aku terang mau fikir, aku ni lama padamu. Dalam syurga ni tak ada haram, semua halal. Jadi kalau mu nak memakai buah khuldi ni, mu jamah buah khuldi ni. Jadi ada kata, untuk kamu dan malaikat tidak ada haram, tapi untuk aku pada buah khuldi ni Allah Ta'ala tak beri. Jadi ini larangan Allah pada aku dan pasanganku. Dia kata tak lagi ada ni, tak lagi kuat iman dia. Maka beginilah dalam askar begitulah. Apabila ustaz pergi pada panglima tak gogeh, dia akan cari pang 6. Siapa dia? Isteri panglima. Dia akan cakap, Datin, saya macam ni ingat nak buat solat hajat. Datuk tak apa. Tak apa ustaz. Datin, saya akan pastikan ustaz nak buat Maulidur Rasul ke apa ke. Biasa begitulah kami dalam tentera ni. Bila suami tak berapa nak sangat agama ni, tertarget bini. Jadi Azazil ni tadi dia pergi cuba meyakinkan kepada Hawa, mu nak duduk lama tak syurga? Kata nak lah Azazil. Kalau mu nak, mu kena dengar cakap aku, moga aku sini pada tok lakimu denganmu. Bukan gitulah cerita lebih kurang. Lepas tu buat apa? Mu kena makan buah khuldi ni. Mu percayalah, dalam syurga ni semua halal, tak ada haram. Buat apa mu tak boleh makan? Kalau mu nak kekal, mu nak makan kau ni. Hawa pun godalah tok laki dia. Habis ada saya ke Hawa tak? Saya. Gini, cuba fikir balik kata Tok Azazil. Lepas tu tuan-tuan, diciptakan kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil. Tuan-tuan tengok terjemahan dia untuk manusia dan jin. Kul a'udzu birabbin nas untuk kita bebas daripada gangguan syaitan dan satu makhluk jin, ini nama waswasil khannas. Kul a'udzu birabbil falaq untuk manusia yang manusia tapi berpanggil jin. Hantar ilmu 7, sakit hati, hantar santau. Ni mana pelindung dia? Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. 3 kul ni. Sebab tu Nabi buat sebelum tidur 3 kul ni. Dan bagaimana lagi untuk kita ni? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan begitu juga dengan ayat kursi. Pada ni ya. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kita tak tahu. Tapi nak cerita bila berlaku perkara ini, akhirnya waswasil khannas. Maka dengan keadaan tu Azazil dah keluar dah pada syurga, tapi dalam keadaan dia cuba bisik ni, akhirnya makanlah Hawa. Hawa kata tak apalah abang ada, abang nak duduk syurga lama, abang tak say makanlah Hawa ni makan. Pada tak say makan, tapi dia tahu dah langgar larangan Allah, perintah Allah ni, taubat kena benar-benar. Jadi Jibril tak benarkan benda tu berlaku. Jadi ada riwayat mengatakan Jibril sekat, maka berlakulah halkum pada kita. Sekat, tak dia sekat, maka berlakulah susu pada wanita. Wallahu ta'ala alam. Waratnya tidak ada pada hadis, tapi bila Israiliyat tu ada lah. Jadi munasabah tu mungkin ada, tapi nak ceritakan dalil qat'i tu tidak ada untuk dalil qat'i. Jadi boleh kata munasabah tu ada, kerana tidak ingin haram ada pada
yang telah diharamkan oleh Allah kepada dua sepasang suami isteri ni, supaya memakan benda yang haram. Maka dia suka tak masuk ke dalam perut Adam dan Hawa. Wallahu ta'ala alam. Ketika itu bila berlaku begini, kenapa perkara ini berlaku? Supaya Nabi Muhammad melihat bagaimana fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah sebagaimana ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain pada mensyukuri, kita baru ni kita melalui fasa, iaitu kita mengorbankan binatang sembelihan zubah. Kalau di Saudi itu, bagi mereka yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran kena bayar dam. Tetapi bagi mereka yang melakukan haji ifrad tidak dam. Kerana apa? Dia berniat haji di tempat miqat asal, iaitu di Qarnul Manazil. Contoh hamba mengajar haji Alhamdulillah, tahun ni hamba kena masjid Tag. Sebelum ni masjid Kubaki, masjid Telipuk. Hamba terlibatlah dengan petugas haji pun terlibat. Jadi yang seterusnya, sesungguhnya orang yang membenci ilmu terputus asa daripada rahmat. Ini akan berlaku. Menunjukkan bagaimana Azazil ni berlakunya penyusahan, akhirnya dia putus asa. Kalau orang tak putus asa ni, contoh yang kita kata beginilah. Tuan-tuan pernah jumpa tak manusia yang putus asa ni? Contohnya dia Tok Bila, dia baru lagi Tok Bila. Tiba-tiba satu hari dia melakukan kesilapan sikit je. As-salatu khairum minan naum, dia tertinggal. Mari jemaah lama ni, Allah, apa pun tertinggal. Kalau dia hati kental, jiwa kental kan, bocor pasal kesilapan tu, nadi berlaku tu kesilapan. Tapi kalau tak tu kan, bukan setakat tak mari masjid, pindah kampung tu pun ada. Pernah tengok tak? Jadi sebab tuan-tuan, orang yang menangguh-nangguhkan pekerjaan sesuatu kebaikan tergolong sama dengan Azazil. Adakah Azazil tidak tahu perintah itu adalah amrun min Allah? Adakah dia tak tahu itu perintah Allah? Dia tahu. Tapi disebabkan egonya lebih tinggi, dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni dijadikan pada julang api ni. Mulianya aku ni, dia ni jadikan daripada segumpal darah, air yang hina, tempat keluar pun hina. Maka dia tahu kejadian tu, maka dia tak layak untuk aku sujud. Habis. Begitu juga kita ni tuan-tuan. Hamba pengalaman hamba duduk Masjid Negara sikit lah sebelum kita nak habis. Ni sebagai mukadimah lah. Kalau kita jumpa lagi lah. Hamba duduk Masjid Negara ni sempat 4 tahun sebelum masuk core agama Angkatan Tentera. Kita ada meja Hasan sini kan. Dekat sana kita ada meja nikmat. Itu senior super senior lah, yang memperjuangkan core agama Angkatan Tentera. Jadi hamba ni pekat anak lah kalau nisbah kepada meja Hasan ni. Jadi tuan-tuan, bila berlaku perkara itu, hamba ketika jadi Tok Imam Masjid Negara ni, satu orang muda ni tak mari mana dah. Dia nak mari semaya, dia sebenarnya ada masalah. Dia mari-mari tu dia duduk tepi Tok Bila. Tepi Tok Bila tu di Masjid Negara ni dululah dia ada datuk-datuk, dia suka duduk sah-sah depan lah. Tapi masa tu tak ada macam kita bawa sejadah ni, tak ada. Kita pun tak ada bubur nama datuk sekian, tan sri sekian, tak ada. Siapa cepat, dia cepat lah. Jadi mari hamba Allah ni, dia mari duduk situ. Kawan ni puluh-puluh tahun dah duduk situ. Lepas maya tu mata dia cergi, barangkali gitu, barangkali nak marah ke pemuda ni. Dia kecek sepatahnya, awak duduk tempat siapa ni? Ya gitu. Tu kalau pakai serban macam kami, pakai baju tak imam tu tak apa. Dia pakai gitu. Jadi orang mana tahu dia datuk, dia tak tahu tempat dia 20 tahun dah situ. Yang cerita pengalaman dia tanya gitu. Pemuda tu lari. Mudah memegang. Masa tu bertugas. Maghrib kisah gitulah. Abang tanya, dia kata sebenarnya Ustaz, sejak adik berapa muda, 27, 28 gitu. Sebenarnya saya ada masalah besar. Saya bankruptcy. Jadi saya tak tahu lagi pada siapa saya nak ni. Saya harapkan satu projek, tapi dengan kesilapan saya bankrupt. Saya tak ada apa-apa dah. Isteri pun minta cerai apa. Jadi dia terus datang bertimpuh kepada rumah. Betul lah tu. Mari pula nak kata malah ontak jugalah. Monggo dia semaya kan. Tapi bagi saya tak cerdik lah.
Jadi dia gunakan peluang tu, dia marah kepada hamba Allah ni. Esok ke lepas minggu tu, hamba ajak Datuk ni pergi makan. Dia dekat Masjid Negara tu. Dulu sebelum ada Darul Quran, kami mengaji di pusat Islam. Kami menghafal Quran tu di pusat Islam. Duduk di Taman Tun, tempat asal Ali tu. Jadi bahkan mari ambil Pusat Islam ni apa dia? Lan ni jadi TV Hijrah tu. Tempat Hijrah, TV Hijrah, stesen TV Hijrah tu tempat kami ngaji dulu. Siapa yang monopoli dulu? Tok peti kita ni dia angkat untuk menjadi imam besar. Dan siapa anak murid dia 8 orang ni? Abu Hasan Din, Harun Din, Tan Sri Syekh Ismail, banyak lagi lah, ada 8 orang. Yang pertama dihantar untuk belajar tahfiz di Mesir, iaitu di Syubra. Hamba ni pekat anak jauh lah. Tapi nak ceritanya, hebatnya Tok Peti kita Kelantan ni, dengan kita ada Tok Imam Masjid Negara dulu, Datuk Syahir, orang Kelantan ada situ kan, duduk di dekat dengan bilion tu rumah dia. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, hebatnya orang Kelantan ni sehingga melahirkan 8 orang. Hebatnya Tok Peti ni, bila dia mari tasmik, dia tasmik contoh macam tadilah, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Lepas tu dia baca tafsir. Dia baca tafsir tu Tok Peti boleh neka. Mau baca tafsir Munir kan, kawan ni pula baca tabbat yada abi lah, membaca tafsir Baghawi kan. Maknanya alimnya Tok Peti kita ni. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, berapa berlaku perkara ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, dendam kesumat Azazil ni sehingga dia jadi syaitan laknatullah, sehingga yaumul kiamat dia tak mati-mati. Modus operandi apa maksud operandi? Target dia ialah, kalau kita mudah-mudah kena dakwah dengan dia, tak apa kira. Ni dia ujung-ujung, di saat ujung-ujung. Ada yang jemaah kita ni 60-an, ada jemaah kita 70, ada tu 65. Di satu setan mari. Tuan-tuan kena fikir ni. Hamba pun kena fikir, mana kita boleh sustain sampai hamba 40 lebih, 45, 46 gitu kan. Tuan-tuan ada yang 50, ada yang 60 mungkin, ada yang di usia umur pencen, umur kalau Nabi Muhammad 63. Kalau 60 tu kira okey lagi lah, 3 tahun lagi bonus. Kalau 70 tu bonus dah 7 tahun dah. Nabi 63 je. 2 kali bunyi. Tu dah. Apa berhenti lah. Tapi nak ceritanya, saat itu tuan-tuan kena ingat. Macam mana untuk tuan-tuan ingat? Inilah hijratun Nabi. Bagaimana Nabi mula-mula dia buat tu, sehingga kan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan lalu di masjid, kita panggil Masjid Syajarah, naik atas sikit jumpa maklak, kubur, naik sikit tuan-tuan akan jumpa Sukul Lail. Sukul Lail ni daripada keluar Safa Marwah, keluar di pintu Marwah, naik tu. Dulu ada Masjid Kucing. Tahun 90 ada Masjid Kucing. Tak ada Masjid Kucing. Tuan-tuan naik jumpa Masjid Syajarah. Masjid Syajarah ni, bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa Nabi Muhammad ni hebatnya. Ada ni jin kata, kalau mu betul-betul Nabi, kalau mu tunjuk, maka pokok tu dia tubik, dia berdepan dengan Nabi. Nabi dakwah dia gini. Lepas tu dia masuk balik tempat dia. Tu dia namakan Masjid Syajarah. Depan tu sikit ada masjid jin. Di situlah sekolombangan jin nak minta bukti apa tanda mu ni pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu naik atas sikit, iaitu dia panggil Sukul Lail, tempat Nabi mula-mula berniaga, tempat bagaimana Siti Khadijah jatuh hati kepada Nabi. Maka ketika Nabi kata Qul la ilaha illallah, siapa dah kata ni? Abu Lahab. Sebab tu masuk dalam Abu Lahab ni. Abu Lahab ni siapa dia? Pak saudara dia. Ketika Nabi Muhammad lahir dulu, dia yang kata ahlan wa sahlan al-amin, al-amin. Dia suka pada Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi Muhammad ditugaskan untuk berdakwah, ini maksudnya cabaran yang paling besar. Tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan sekarang ni dah sampai tahap ni. Tuan-tuan nak hijrah ni adalah apa? Nak bawa satu keluarga kita masuk syurga Allah Ta'ala. Yang paling payah siapa dia? Bini kita. Moga bini kita tahu lagu mana. Abang nak ngajak kita semaya subuh pun lewat. Contoh. Inilah dia panggil hijrah, untuk mengajak bini. Lepas tu anak, cucu, dia melihat perubahan kita. Atau kita baru kena penang dengan bini dengan anak. Nabi pot darah dia, kaum Quraisy, dia kata apa? Pelawak, Kazzab, dia kata begitu. Bayangkan tuan-tuan, sehingga kan Nabi kata, ya Allah, kenapa dia lagi menyebabkan dakwah aku ni tak diterima?
sampai satu tahap bila Allah Ta'ala sudah sediakan, barulah Nabi berlakunya hijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka berlakulah bulan hijrah yang pertama. Sebelum sampai tu Nabi tu singgah dulu di mana? Di mana Nabi singgah sebelum sampai di Madinah Munawwarah? Nabi singgah di mana? Cuba ingat balik. Nabi singgah mana? Siapa boleh jawab? Belum punya makan malam ni. Nabi singgah mana? Dekat situ memang banyak buah-buahan. Semua jenis buah-buahan ada. Di mana? Taif. Allah yubarik. Taif. Nabi dihina oleh kanak-kanak Taif. Sampai dua bukit, malaikat yang jaga dua bukit turun. Dia kata, ya Rasulullah, kau angkatlah tangan. Kau angkat tangan, aku akan cantumkan antara bukit dengan bukit ni seperti mana aku buat pada kaum Lut. Aku angkat untuk jahanamkan kaum Lut. Nabi tak guna. Ni hebat Nabi. Anbiya yang lain apabila diuji, maka saat sudden death, dia panggil sudden death macam kita tengok bola tu lah, akhirnya dia akan angkat tangan, ya Allah, kau bagilah. Nabi Muhammad dia tak guna. Ketika bila dia tak guna ni? Selepas melihat kaum dia, umat dia melintasi orang kata apa dia panggil sidratul titian siratul mustaqim, yang lepas dibaginya telaga Kausar, yang masuk neraka tu, maka masa itulah dia akan mengangkat tangan, dia kata, ya Allah, hadza ummati, inilah umat aku, hadhihi ummati, dan aku nak gunakan syafaat aku ni, walaupun imannya sebesar zarah, aku nak dia masuk syurga bersamaku. Inilah Nabi kita, dan inilah Rasul yang tiada pada Rasul lain. Jadi tuan-tuan, hijrah ini adalah satu pengorbanan tuan-tuan sendirilah. Bagaimana tuan-tuan kena fikir, kalau tuan-tuan boleh semaya di sini 5 waktu sehari semalam, tak tinggal isteri dan anak kita bagaimana. Kalau kita mampu masuk syurga, kita pun kena fikir bagaimana isteri dan anak kita bila berlakunya hijrah besok daripada alam bumi, dunia yang fana ini kepada alam barzah dan alam mahsyar, dan sehingganya sama ada syurga atau neraka. Maka di situlah kekuatan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tak pegang lagi dengan benda lain, kita masih berpegang dengan nafsu. Jadi bagaimana tuan-tuan menjaga nafsu tuan-tuan untuk mengajak orang yang selama ni bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jatuh, tuan-tuan bangun, iaitu isteri yang melahirkan zuriat tuan-tuan. Kalau dua lah periuknya. Esok kalau sengit sebelah tu cer lah, berat sebelah tu tak ada. Jadi yang mana bini 2, bini 3 tu mikir panjang lah, lagu mana nak pulih balik. Tak ada orang yang boleh pulih. Sebab Tuhan kata, la taqulu imanan qabla an tuhasabu. Allah SWT yanzur ila suwarikum wala ajsamikum wala jildukum wala iman, walakin dia tengok sini. Kalau tuan sini kukuh lah tuan-tuan, sini gogeh lah tuan-tuan. Syurga wanita ni terletak di suami. Kalau suami dia mukmin haqqan, maka isteri dia akan ittiba. Kalau suami dia musyrik, munafik, habislah tuan-tuan. Walaupun dia mari anak tok guru sekalipun, anak orang soleh sekalipun, dapat tok lelaki orang jenis gogeh lah. Jadi tuan-tuan, kita melalui 4, iaitu ibu kita, isteri kita, anak perempuan kita dan adik perempuan kita akan mendakwa kita. Jadi tuan-tuan, peringatlah, hamba pun peringatlah, kita tidak akan terlepas. 4 orang ni akan tarik kita nak masuk syurga dah. Bini kata dia setakat pergi ceramah, pergi semajid sore lah, ngajak dah pada kita gerak dia banyak kali dah, tak bangun. Jadi dia dakwa kita esok, pulang ni Muhaidi bin sekian-sekian ni tak rajin ajak ambo semaya Jumaat gapo. Padahal kita tekung kena. Mari pula mak kita, mari pula adik puan kita, mari pula anak puan kita. Tak ada tuan-tuan. Jadi kesempatan yang ada ini telah Tuhan datangkan virus corona adalah suatu peringatan bahawa dunia ini akan berlakunya pengakhiran. Maka sebelum berlaku pengakhiran, maka gunakanlah peluang yang tuan-tuan ada supaya tuan-tuan boleh selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar kan,
Allahumma arhamna. Kita pernah minta pada Allah SWT. Yang kita pernah dengar ila firdaus. Begitulah bagaimana diciptakan oleh salafus salih. Jadi sekadar itu saja mukadimah. Meminta ampun, minta maaf, terlewat sangat dah. Tengok weh depan yang tak boleh tengok weh sangatlah. Hari tu kita berhaji pun lagu tu juga. Pakai weh daripada Kampung Baru nak sampai Kelana Jaya 4 jam. 4 jam mencari Allah. Dah siapa pusing-pusing macam tadi. Jadi tuan-tuan, kita insya-Allah kalau panjang umur berjumpa lagi. Terima kasih di atas ruangan dan kesempatan yang diberikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka rahmah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shamlana wa talummu biha sha'athana wa turaddu biha fitnata 'anna wa tuslihu biha dinana wa dunyana wa tahfazu biha ghaibana wa tarfa'u biha shahidana wa tuzakki biha a'malana wa tubayyidu biha wujuhana wa tulhimuna biha rushdana wa ta'simuna biha min kulli su'in ya qawi ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna min ibadika as-salihin wa ja'alna min ibadika al-muhibbin wa ja'alna min ibadika at-ta'atin. Allahumma akhrijna minaz zulumati ila an-nur wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muwafi, bismillahi tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'a ismihi syai' fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.